Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma amin. Baik, insya-Allah pada hari ini kita menyambung tadabbur surah Al-Kahfi. Kita terjemahkan ayat 13 terlebih dahulu. Okey, kita baca sama-sama ayat ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Baik, nahnu kami. Ini kami ni ramai lah kan. Rujuk pada siapa? Siapa yang kisah kami ni siapa? Orang yang ceritakan. Ini siapa? Ramai? Allah. Jadi nahnu dia ada dua jenis. Kalimah nahnu ada dua jenis. Satu lil mutakallimina lil mutakallimina ma'a ghairihi. Satu. Nahnu ni jenis domain nahnu. Ni yang biasalah. Mutakallimin maknanya ramai ke orang-orang yang bercakap kepada selain daripadanya. Faham? Untuk ramai golongan yang dia cakap kepada selain daripada dia. Ni orang yang lawan cakap lah. Tu nahnu biasa. Tu nahnu bukan untuk ni, tapi ta'zim. Menunjukkan apa? Kebesaran. Menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan. Clear? Jadi yang ini nahnu kat sini maknanya tunjukkan ramai ke yang bercakap ataupun keagungan, kebesaran. Untuk Allah. Dua jenis nahnu. Boleh faham? Jadi dalam Quran kadang-kadang ada nahnu. Tengok kalau gunakan nahnu na tu maknanya apa? Yang ini. Bukan yang ni. Kalau kita ke nahnu kita guna yang mana? Yang ni. Tapi kadang-kadang raja kan. Raja dia ucap kami telah buat keputusan. Kan? Bukan maknanya raja tu ramai, tak. Kami tu makhluk kiri maknanya menunjukkan apa? Ta'zim juga. Yang ni. Okey Ni lil mutakallimin yang biasa kita pakai. Kita guna. Maksudnya orang-orang yang bercakap yang ramai. Kalau ana apa? Mutakallimin itu kan mutakallim. Lil mutakallim. Lil mutakallim. Ni mana orang yang bercakap seorang lah. Kalau nahnu ramai. Faham tu je beza dia. Ni yang biasa. Yang ni yang lain lah. Okey. Dua jenis tu lah. Jadi di sini Allah gunakan uslub bahasa bukan ana. Patutnya ana akussu lah. Kan? Ana akussu, aku yang aku kisah kan. Sebab Allah lah satu.
Tapi dia tak guna uslub yang tu, dia guna nahnu, menunjukkan apa? Kebesaran, kehebatan dia. Sebab apa? Kisah yang dia nak cerita ni, dia bukan kisah manusia boleh cerita. Tak siapa pun boleh buat kisah ni, melainkan dia. Okey. Okey, jadi nahnu kami ya. Jadi K tu besarlah. Nakusu Kami kisahkan. Kami kisahkan. Kami kisahkan. Jadi kisah ni maknanya cerita lah. Kisah ni cerita dalam. Jadi Al-Quran ni dia ada juga pertama tentang kepercayaan, akidah. Kedua tentang ibadah. Ketiga tentang hukum-hukum. Dan keempat tentang kisah-kisah. Cerita dalam Al-Quran ni. Apa pertama? Keimanan, kepercayaan, akidah. Kisah dalam Quran, itu nombor satu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, hukum hakam. Yang keempat, cerita, kisah. Kisah-kisah. Jadi kami menceritakan ataupun kami mengkisahkan alaika, ke atas engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad lah. Engkau iaitu Muhammad, dan juga kepada umatnya. Naba'a. Naba'a apa? Akan. Naba' akan Naba' maknanya bukan cerita. Naba' berita. Dari dua, khabar kan, khabar dengan naba'. Naba', khabar berita juga. Naba' pun berita. Antara dua ni, berita yang lebih penting naba'. Khabar berita kecil. Kalau naba' guna perkataan naba' maknanya berita besar, berita gempa. Sebab itulah surah yang satu surah namanya surah An-Naba'. Dan disebut juga Naba' sifatnya Naba'ul Azim, besar. Jadi ini kisah ni bukan kisah kecil-kecil. Ini cerita yang besar. Maknanya apa? Luar biasa. Dia sebut besar maknanya luar biasa. Sebab apa? Ini je satu-satunya kisah yang benar kepada manusia kan. Tak ada lagi berlaku kisah ni lepas tu. Itu nama dia. Tentang berita tentang berita menggemparkan bagi tentang mereka lah. Ke atas engkau akan berita besar tentang mereka. Bukan bagi, tentang mereka. Fihim, naba'a fihim. Di sini maknanya tentang mereka. Jadi kalau kata mudhaf ni, dia mudhaf ilaih ni kan. Kita kata kitab. Sikit kita belajar kan. Kitabullah contohnya. Ni maknanya apa? Apa sesuai? Kitab bagi ya. Bagi ke? Kitab bagi, kitab tu untuk Allah ke? Kitab tu daripada Allah? Dari. Jadi dia lebih sesuai apa? Min. Kitab daripada Allah. Kalau kita kata kitab Al-Ustaz contohnya. Ni contoh yang biasa kita bagi senang ingat. Al-Ustazi. Ni kitab siapa? Kitab Ustaz maknanya kitab apa sesuai? Dia tiga kita boleh buat. Pilih tiga ni. Min, fi ataupun li. Ini mana? Li lah. Li Kitab milik Ustaz, bagi Ustaz. Yang ketiga kitab Tauhid. Tauhidi. Macam mana? Apa sesuai? Kitabu
Fit tauhid. Di dalamnya tauhid, di dalamnya tentang tauhid. Sebab tu dia fi ni maknanya kadang-kadang tentang. Kitabu fit tauhid, kitab tentang tauhid. Sama juga ni, naba'u cerita untuk mereka ke, cerita daripada mereka ke, cerita tentang mereka. Tentanglah, sebab mereka, bukan cerita ni datang daripada mereka, mereka pun tak tahu cerita. Allah yang tahu cerita mereka ni. Kan mereka pagi-pagi tak tahu umur berapa lama tidur kan. Allah yang ceritakan tentang mereka. Cerita untuk mereka, cerita ni untuk mereka tak, cerita ni bukan untuk mereka, cerita ni untuk kita. Betul tak? Cerita ni untuk kita. Mereka mati dah lepas tu. Jadi yang paling susah mana? Fi. Nampak tak? Penting tak ni? Sikit je kan? Tapi makna dia berkesan besar. Impak dia kan? Bila kita faham. Jadi ni kita kata apa? Berita besar tentang siapa? Mereka. Siapa? Pemuda tu. Faham? Di sini makna dia tentang. Bil haqq. Dengan al-haq. Dengan kebenaran ataupun sebenar-benarnya. Itu makna yang lebih tepat. Dengan sebenar-benarnya. Boleh? Dapat setakat ni? Sekali lagi Nahnu apa? Kami nakusu, kami kisahkan alaika, ke atas engkau, naba'a, akan berita tentang mereka, bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Kenapa Allah kata bilhaq? Kalau kita percaya ni, nahnu nakusu alaika naba'ahum innahum fityatun, kan? Tapi Allah kata bilhaq. Sebab apa? Maknanya kisah mereka sebelum Allah cerita kisah mereka bilhaq ke bil batil? Bil batil. Kisah mereka memang batil. Yang ada orang Yahudi tahu kisah mereka semua banyak batil. Allah cerita balik ini cerita yang paling benar sekali. Jadi cukuplah kita dengan yang ni, sebab Allah dah kata bilhaq. Tiba-tiba kita pun cerita Ashabul Kahfi lain daripada yang Allah kata. Maknanya kita dah start balik, tukar balik kepada batil balik. Jadi tahu. Jadi pastikan sahih cerita kita lah. Baik, itu bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, sesungguhnya mereka apa? Fityatun tambah apa sini? Adalah fityatun, pemuda ke pemuda-pemuda? Kita dah belajar dah ada apa? Berapa kategori umur? Pertama ingat dah hafal? Dah hafal lagi apa? Pertama apa? Tiflun. Ulang balik. Kena ulang 2 kali bagi ingat. Penting benda tu kan? Umur ni penting sebab apa? Soalan pertama umur ni, pada masyarakat ni soalan pertama umur. Dan umur modal segala-galanya. Kalau tak ada umur, apa benda pun tak boleh buat. Pertama apa? Tiflun. Apa jamak dia? Atfal. Atfalun. Kedua, lebih kurang sama ni, apa dia? Sabiyun. Jamak dia apa? Apa dia? Saya bagi sawak salah tukar. Sibyan sebenarnya. Sibyanun. Ada satu hadis, satu orang selalu ucap Ummu Sibyan, betul tak? Jadi itu tak sahih pun kan. Ummu Sibyan ni cerita tu kurang apa? Banyaknya dhaif. Sibyan itu korang bukan soal tu maknanya bahasan silap. Sibyan. Ni umur berapa ni dua-dua ni? 1 hingga
Satu lingkungan hingga 2. Satu hari hingga 2 tahun. Betul. Satu hari hingga 2 tahun. Kemudian apa? Ketiga apa? Gulam. Gulamun. Dia punya jamak dia Ghilman. Contoh dalam surah Kahfi ada Ghilman apa? Gulamaini yatimaini, ada tak? Kan? Li gulamaini yatimaini. Jadi tempoh anak tu digelar yatim. 2 orang yatim masa gulam lah. Lepas tu dah bukan anak yatim dah. Bukan dah. Yang sebut yatim tu umur-umur macam ni. Anak yatim ni umur macam ni. Ketika dia dah boleh kerja dah jadi fatah dah boleh kerja, dah kuat dah, dan itu tak boleh, itu bukan yatim dah. Disebut anak-anak yatim, Nabi kata usap kepala anak yatim umur gulam lah. Sebab mereka ni bergantung kat orang. Faham itu sebab tu gulam ni yatim ni maknanya anak tu umur dia lingkungan 15 ke bawah. Faham dalam surah Kahfi tu kan? Berapa umur dia? 3 hingga 15 tahun. Kemudian fata. Jamak dia fityah. Fityatun. Dan juga yang sama juga lebih kurang syab. Syabu. Jamaknya syabab. Ini lingkungan berapa ni? Ini paling panjang 16 hingga 40 tahun. Dan kemudian kahlun. Betul? Kahlun ni dewasa lah ni. Jamak dia kuhulun. Ni umur berapa ni? 41 hingga 50 tahun. Kemudian terakhir apa? Syekh. Syekh. Jamak dia syuyukh. Syuyukhun. Ni 60 51 hingga 70 dan seterusnya lah, tak ada lagi dah lain lah. Sampailah mana yang dia boleh pergi bonus-bonus yang seterusnya kalau ada bonus 70 tahun. Jadi ni peringkat umur, dan umur yang akan di seluruh umur ni akan ditanya kan. Allah kata Nabi sebut dalam hadis umur apa dia? An umruhu. La tazulu qadam, apa dia punya an umruhu, apa dia? Fima afnah. An umruhu, tentang umur ni dia akan ditanya an umruhu fima afnah. Kemudian yang kedua an syababuhu fima ablah. Ablah, tentang waktu muda. Jadi ni dua soalan. Umur dah selesai dah. Seluruh umur daripada kecil sampai besar dia akan ditanya ni soalan secara umum. Masa umur apa hidup kamu buat apa, daripada umur bayi kamu sampai kamu tua ni apa buat. Kalau dia boleh jawab, still lagi dia tak boleh bergerak lagi kaki dia. Dia kena jawab soalan kedua pula. Apa soalan kedua? Ni. Soalan kedua umur ni. Dalam keadaan kaki tak bergerak ke mana-mana. Yalah. Sampai dia soal 5 soalan dan dia boleh jawab semua soalan tu. Faham? Dia duduk macam tu. Tazulu qadam ibni Adam, tidak akan berganjak. Ni tumit ni, 2 tumit
anak Adam sampailah ditanya tentang semua soalan ni, 5 soalan. Ni soalan pertama umur, dan soalan kedua apa? Umur juga. Umur yang khas yang tengah-tengah ni, di antara dua. Jadi ni yang paling penting. Sebab apa umur ni? Umur ni lah penentu kepada semua generasi kan. Sebab tu yang banyak beriman dengan Nabi umur mana? Umur ni lah. Yang Abu Lahab, Abu semua tu umur berapa? Bukan ni, umur di sini. Faham ah? Umur dia semua kat sini kebanyakannya. Abu Bakar umur berapa? Sini. Faham? Nabi 40 Nabi dakwah kan? Abu Bakar umur dia 38. Kan? Umar umur dia bawah lagi 36. Ibnu Mas'ud umur dia lagi belasan. Faham ah? Semua umur ni yang beriman awal-awal kebanyakan. Jadi demikianlah adat kehidupan memang macam tu. Orang yang senang nak ubah, yang terbuka minda ni umur ni. Dah tua ni dia karat ni payah sikit. Kadang-kadang betul dia tak boleh. Contoh macam Abu Talib kan. Akhirnya Nabi sampai dia nak mati kan. Nabi kata berimanlah kan. Ikut aku, ikut syahadah ni, ikut ni. Supaya aku boleh berhujah dekat dengan Allah nanti. Sampai dia kata apa? Akhirnya tak apa. Aku tak nak nanti aku ni digelar orang yang pertama mengubah ajaran nenek moyang aku. Kerana itu, kerana jaga tu dia sanggup. Tak nak. Sedangkan dia tahu Nabi tu betul. Nampak tak punya, dia dah tutupnya minda dia. Jadi di sini bukan macam tu lah. Walaupun kahlun insya-Allah. Kita semua berfikiran terbuka. Apa saja kebenaran datang kita terima dan kita sanggup tukar, ubah. Mudah-mudahan. Itu Jadi ni kat sini pemuda ni. Lepas tu di sini ya. Dewasa lah kita kira. Ni pemuda lagi. Sebenarnya pemuda sampai 40. Kahlun ni. Sebab itu diharapkan orang yang masih muda ni umur dia, contoh dalam surah 46. Kita dah tadabbur ke? Saya nak terangkan fitiah. Fitiah ni umur penting. Surah 46 ayat 15. 46 Allah sebut umur 40. Khusus dalam ayat tu tentang umur menginjak 40 tahun. Ada tak? Tengok jadi Allah kata dalam ayat ni sampai perkataan hatta kan. Cerita tentang ibu dia melahirkan dia dalam keadaan susah payah dan sebenarnya berlalu fisalu salasuna syahra. 3 bulan sampai susu, dan dia tak cerita pun kisah ni, ulang ni tak cerita. Terus skip sampailah idza balagha asyuddahu wa balagha arba'i nasanah. Kan? Sampailah umurnya dewasa dan terus sampai umurnya 40 tahun. Lalu dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala wali. Ni cerita pasal siapa ni? Kalau tengok asbab dia, ayat ni cerita sebenarnya pasal siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, akhirnya ayah dia, Abu Bakar satu keluarga semua, ayah dia pun masuk Islam. Walaupun lewat sikit. Kan? Tengok, kerana anak dia yang soleh ni, dia doakan mak bapak dia mendapat petunjuk. Jadi inilah seharusnya apabila manusia matang umur 40 tahun, sepatutnya fikiran dia macam ayat ni. Ayat ni. Rabbi, dia doa, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah, kurniakanlah kepadaku untuk aku mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau telah memberi nikmat ke atasku, wa ala walidayya, dan ke atas kedua ibu bapaku, wa an a'mala solihan, dan supaya aku dapat buat amal soleh, tardahu, yang Engkau suka, Engkau redha, wa aslih li fi zurriyati, dan perbaikilah urusan untuk aku pada zuriatku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan aku daripada kalangan orang-orang yang tunduk patuh menyerahkan. Ini di-highlightkan umur berapa? Ini umur ni. Syabab. Okey. Jadi sesungguhnya mereka fitiah adalah jamak pemuda. Amanu. Teruskan terjemahan dia. Amanu apa? Telah beriman oleh mereka. Telah beriman oleh mereka.
Jadi waktu ni orang beriman ramai tak? Tak ada. Jadi ada yang menyebutkan yang beriman mereka ni je lah, pemuda. Yang tua apa semua tak. Dan ni kisah mereka ni zaman bila ni? Sebelum Nabi Isa. Zaman sebelum Nabi Isa. Sebab apa yang tanya ni, yang tahu kisah ni orang Yahudi, bukan orang Kristian. Kan yang bagi tahu pada Quraisy ni tanya soalan ni orang Yahudi. Yahudi sebelum ada Nabi Isa. Sebab tu pendapat mufassir ni, yang ni kisah ni sebelum Nabi Isa ada. Maknanya kisah ni berlaku pada zaman Bani Israel lah, Yahudi lah ketika tu. Jadi mereka ni pemuda-pemuda yang beriman. Tetapi ada, kalau kita tengok kisah dia ni ketika ni umat Nasrani, ketika zaman selepas Nabi Isa ada juga pendapat yang macam tu. Kalau kita tengok kebanyakannya yang dibuat oleh orang luar, the seven caves man. Ada tak tengok cerita masalah dia buat cerita kan? Tapi itu dia buat Kristian masa tu. Kan? Itu hanya pendapat lah. Tapi bagi mufassir yang paling banyak, majoritinya ini sebelum Nabi Isa. Okey. Amanu, telah beriman oleh mereka birabbi. Dengan Rabbi, pencipta. Dengan pencipta bagi mereka, Rabb bagi mereka. Wazidna, dan telah menambahkan oleh kami, hum, kepada mereka, ataupun akan mereka, hudan, akan petunjuk. Zid ini dia ada dua maf'ul bih selalunya. Akan mereka, akan petunjuk, hidayah. Boleh terjemah lagi. Nahnu, kami, nakussu, kami kisahkan, alaika, kata engkau, anaba'a, kan berita tentang mereka. Ni satu, banyak berita ke satu je? Naba'a satulah kan. Naba, kalau banyak anba'a kan. Ini satu berita tentang mereka, ialah kisah mereka ni je, kisah dia. Bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Tetapi dia bukan maknanya apa satu, tapi maknanya seluruh cerita mereka lah. Dan yang perlu kita tahu hanya ini saja. Ada tak cerita yang lain tak perlu tahu? Cukuplah memadai dengan semua. Sebab apa? Ni dia dah mengunci seluruh kisah mereka, ada kat sini. Seluruh kisah Ashabul Kahfi, kalau nak tahu buka surah Al-Kahfi. Cukup, memadai, itulah seluruh kisah mereka. Jangan tambah-tambah. Okey. Bilhaq, dengan sebenar-benar. Innahum, sungguhnya mereka, fityatun, adalah pemuda-pemuda, amanu, telah beriman oleh mereka, bi rabbihim, dengan Tuhan bagi mereka, wazidnahum, dengan pencipta, dengan pencipta bagi mereka, wazidnahum, dan telah menambah oleh kami, hum, akan mereka, hudan, akan petunjuk. Baik. Jadi kita tadabbur sedikit daripada ayat 11 yang sebelum ni, mungkin saya berhenti kat situ kan. Jadi fadarabna, darab ni maknanya pukul, asal dia lah. Jadi di sini Allah nak menyatakan, Allah, dia terjemah dia apa? Telah menutup kan, oleh kami ke atas telinga-telinga bagi mereka. Hakikatnya bukan tutup, sebab kalau tutup ni ambil benda tutup telinga. Allah tak buat macam tu.
Sebab apa? Darab ni, pernah tak kita, ulama kata apa ni, Allah guna kalimah darab ni sebab apa? Ni satu kehebatan lah. Contohnya kita pernah tak pukul telinga ni, macam tak dengar sekejap. Kan? Itu gambaran dia, maknanya bukan tutup dengan benda, tak tutup, tak ada sumbatan apa-apa, tapi mereka tak dengar apa-apa. Pernah tak kita cuba kita lempang ni, kuatnya lempang. Contoh lah, tapi kita macam tak dengar sekejap kan. Itulah yang kena pukul seolah macam tu gambaran dia. Jadi Allah tutup dengan cara yang demikian, bukan cara kita tutup telinga tu, bukan. Dan azani fil kahfi, dalam gua sini na'adada. Jadi di sini tak jelas pun. Sini na'adada maknanya apa? Beberapa tahun yang dihitung. Menunjukkan apa? Penting tak tahun tu? Fakta tentang tahun. Jadi tak penting. Dari situ. Dan summa ba'asnahum. Okey, ni kat sini. Summa, kemudian kami ba'asna. Ba'as ni dalam makna terjemah lain, aiqazna. Kami kejutkan mereka, jagakan mereka, kejut. Tapi ba'as ni disebut bangkit daripada mati sebenarnya. Perkataan ba'as ni, bangkit daripada kematian. Sebab tu kita nanti sebab hari kebangkitan disebut ba'as juga, bi'sah. Jadi sedangkan mereka apa? Tidur, kan? Jadi sebenarnya mati itu adalah, tidur itu adalah sebahagian daripada mati sebenarnya. Tidur itu matilah. Dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, ayat berapa ni? Ayat 3. Surah Az-Zumar ayat tentang tidur. Apa? Ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah mewafatkan satu jiwa-jiwa ketika matinya, dan ada jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Lalu dia memegang jiwa yang dia telah tetapkan ke atasnya kematian, iaitu ketika dalam tidur tu, kalau dia nak pegang, dia tak nak pulangkan. Wa yursilul ukhra, dan dia mengembalikan, mengutuskan roh yang lain kepada jasadnya balik, sampailah tempoh yang telah ditetapkan. Jadi sesungguhnya pada demikian itu benar-benar
tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mereka berfikir. Kalau lah Fir'aun contohnya kan, sejahat-jahat tu dia berfikir, ketika dia jaga tu sebenarnya seolah-olah tak mati, sedangkan dia akan tidur juga. Tak ada satu manusia yang dia boleh apa? Tak tidur. Kan? Mesti juga kita mesti berehat dalam keadaan tidur, dan ketika itulah waktu paling lemah sekali. Dan ketika tidur juga ada kaitkan dengannya dalam ayat ni, telinga kan. Sebab apa kita ketika tidur yang menyebabkan kita terjaga ni, terkejut, sebab telinga kita dengar sesuatu lah kan. Dan persamaan antara orang tidur dengan orang mati apa dia? Apa persamaan dia? Kenapa tidur ni sama dengan mati? Apa dia? Orang mati kalau kita cakap dengan dia faham tak? Itu nasihat dia. Tak kan? Orang tidur sama juga. Jadi kalau kita anak kita kan masa tidur kita pun nasihat, jadilah anak soleh ke, kan orang selalu cakap macam tu kan. Ada tak orang ajar macam tu? Kan? Masa tidur tu pergi kat kepala dia, kita pun cakap kan. Betul tak? Siapa ajar? Betul ke tak betul? Ha? Maknanya sioman ke tak sioman kalau buat macam tu? Tak, ni kadang-kadang ada orang ajar kan, ustaz ajar kadang pakai motivasi ajar, betul? Sebenarnya sioman ke tak sioman? Ya Allah, jadilah anak soleh kan, kita kata kat dia kat kepala tu, ciup ke bubung dia. Masa dia jaga tak ajar pula. Masa dia tidur baru sibuk nak buat. Kan pelik kan? Masa dia jaga ajar benda lain, tapi masa tidur baru nak buat macam tu. Ni ajaran betul ke ajaran salah? Ada cikgu ajar macam tu? Ada. Kan? Macam-macam lah konon-kononnya untuk tu. Sebab apa? Dia rasa macam roh dia tu nanti dengar roh dia pergi mana. Apa kita tahu tentang benda tu? Tak. Allah kata sama je. Sebab tu kita bila bangun tidur kita doa apa? Alhamdulillahi apa? Ahya, hidupkan aku. Ba'da ma'amata, mati. Nampak tak? Sedangkan kita tidur bukan mati. Tapi tengok doa tu menunjukkan apa? Doa tu sendiri menunjukkan kamu ingat kamu tu mati sebenarnya. Bila-bila masa je. Masa tidurlah paling apa? Dekat untuk mati. Kan? Sebenarnya dalam sihat-sihat ni ada orang mati tadi sihat je. Masa tidur pun tak bangun-bangun dah. Jadi paling dekat nak mati sebenarnya tidur. Dalam keadaan rasa dia melarikan diri daripada kematian masa hidupnya. Lah juga dia sendiri pergi menyerah diri untuk mati bila? Ketika dia tidur. Faham? Ramai manusia kan, dia makan pil sihat tadi pergi gym kat atas tu. Kan? Lepas pergi gym semua tu dia rasa untuk dia sihat tak mati. Lepas tu dia sendiri pergi menyerahkan badan dia untuk mati. Betul tak? Dia tidur kan? Masa tu lah dia boleh mati. Dia tak fikir benda tu. Betul tak? Kalau kita fikir sebenarnya ni Allah kata ni, Allah boleh pegang kan? Ya Allah, apa lagi nak buat? Betul tak? Tak payah sibuk dah sangat benda tu. Betul tak? Jadi ini orang yang berfikir. Sebab tu Allah kata inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hanya orang yang fikir je nampak, tapi orang tak fikir tak nampak lah. Faham? Kita lari daripada kematian, kita sedang menyerah. Bila kita tidur, kita menyerah juga untuk mati sebenarnya. Ingatlah tu. Baik. Jadi surah berapa ni? 39 ayat 42. Jadi Allah gambarkan ba'asna tu dengan penggunaan tu seolah-olah orang Ashabul Kahfi ni mereka ni macam mati, tapi hakikatnya mereka tidur bukan mati. Selama 300 tahun kan, lebih 300 tahun. Itu kemudian kami bangkitkan mereka. Itu Allah gunakan ba'asna tu. Sedangkan kalau tak aiqazna, jagakan mereka, kejut bangun. Okey. Lina'lama, apa dia? Supaya kami tahu, kami mengetahui ayyul hisban, siapakah di antara dua hisbai ni, dua golongan. Siapa dua golongan? Pemuda. Ya, itu pemuda. Dua golongan ni bukan mesti dua. Dia ada dua pihak yang saling tak sependapat. Itu maksud dia. Hisbain maknanya dua hisbain. Daripada perkataan apa? Hizb kan? Jadi memang kita pun ada dua juga dalam dunia ni kan. Hizbu apa? Satu Hizbullah, satu lagi Hizbus Syaitan.
Tapi bukan Hizbullah yang kita tahu ada nama dia kan. Ada kumpulan namakan Hizbullah kat Lebanon. Itu bukan Hizbullah. Kalau kata Syekh ni, itu Hizbullah. Sebab ni bukan hakikat dia Syiah. Dia gelarkan saja. Hizbullah. Lat ni apa? Hizbullah, Lata wa Uzza. Dia penyembah berhala je juga. Bukan Hizbullah, tipu je. Okey. Jadi bila sebut dua hizbaini ya, dua golongan yang saling berselisih. Kenapa? Sebab nanti kita akan baca ayat seterusnya. Ketika dia bangun, daripada 7 orang ni ada tak dia jadi terpecah kepada golongan yang berselisih? Ada. Dia tanya, bilakah berapa lama kita tidur kan? Jadi dia kata labizna yauman. Satu kata labizna yauman, yang satu lagi au ba'da yauman, ba'da yaumin. Ayat yang ke-19 nanti kita akan pergi. Kita hidup sehari. Ada yang kata kita hidup separuh hari. Ada yang kata yang ketiga apa? Allah saja, wallahu alam. Allah lebih tahu. Tigalah mana dia pecah. Itu pertamalah, itu dua golongan. Siapakah yang lebih ahsa, lebih tepat perhitungan yang labisu amada, yang telah bagi apa yang telah tinggal oleh mereka. Amada apa? Amada saya bagi terjemah apa? Akan tempoh kan, tempoh yang lama, tempoh masa. Tempoh masa, sebenarnya tempoh masa lama lah, tempoh masa yang lama. Kenapa dia tanya kita tinggal berapa lama, pemuda tu? Lepas tu dia boleh kata kita tinggal sehari je atau separuh hari. Sedangkan dia sebenarnya 300 tahun. Sebab apa? Rasa-rasanya satu kehebatan, satu apa? Keagungan ni kisah ni. Sebab apa? Kalau kita tidur 300 tahun, janggut kita panjang mana? Panjang. Baju kita elok lagi ke? Baju kita dah habis dah. Dah habis, berkulat dah habis semua dah. Lusuh habis dah kan? Rambut dah panjang mana, dah keluar mulut bulu tu semua dah kot. Kuku dah panjang dah. Tapi sebab dia bangun tu, perut pun tak rasa apa-apa, okey je kan? Tengok pun rasa macam baru tidur tadi ya. Lepas tu menyebabkan pertanyaan dia, mungkin sehari je kot, ataupun separuh hari. Subhanallah. Maknanya menunjukkan apa? Nak tu gambaran, menunjukkan tak ada efek apa-apa pun, walaupun mereka dah 309 tahun hidup tidur. Baik. Okey, kemudian Allah kata nahnu naqussu, kami menceritakan kisah ini ke atas engkau, iaitu kisah mereka dengan kebenaran. Ini rentetan daripada pertanyaan kepada Nabi oleh musyrikin, yang mana mereka mendapat idea daripada orang Yahudi. Macam mana nak buktikan Muhammad ni memang dia ni bukan Nabi, kan? Ditanya, apa idea? Tak ada idea. Kami ni tak ada kitab, kami pun tak tahu nak hujah macam mana ni. Tanyalah ahli kitab yang lebih tahu. Jadi dia tanya Yahudi, Yahudi beritahu, tanya dia 3 soalan. Apa soalan dia? Pertama, ni tentang pemuda Al-Kahfi, kisah ni. Yang kedua tentang Zulkarnain, dan yang ketiga tentang roh. Lalu Nabi kata, esok aku akan jawab soalan. Kan? Lalu tak ada selama 2 minggu atau sebulan. Dan Nabi ni jadi orang apa? Nabi dah janji dah, maknanya janji tidak ditepah. Tadi tidak ditepati lah kan. Habislah. Memang kena keji habislah Nabi, kena cela habislah. Dah tak tepati janji, penipu, pendusta semua sekali lah. Nabi kena borong tuduhan-tuduhan. Dan apa hikmah dia? Satu, apa hikmah dia? Nabi sebab apa? Nanti ada jawapan juga kita akan baca kan. Sebab Nabi tak sebut InsyaAllah. Lagi yang lain? Panduan pada kita suruh sebut insyaAllah. Yang ketiga, apa bukti yang kita ada nampak dalam ayat ni? Maknanya buktinya, sebab mereka tuduh Nabi reka Quran, kan? Kalau Nabi reka Quran, besok Nabi jawab, Nabi main reka je lah. Apa jawapan? Nak rasakan ada jawapan, kan? Tapi tengok, Nabi sanggup kena cela, tak jawab, tak dapat jawab apa. Selagi tak jawab. Maknanya apa? Menunjukkan wahyu tu Nabi buat ke ataupun Nabi tunggu siapa beri. Itu hikmah paling besar sekali. Apa dia? Maknanya menunjukkan ini proof yang Quran bukan Nabi reka. Kalau Nabi reka suka dia jawab, buatlah jawapan, goreng lah apa pun.
Kan? Tapi tak sanggup Nabi kena taumah, biar je. Dan nak sabar je tu. Dia tuduh apa pun, sebab apa memang bukan dia tak boleh buat apa-apa. Itu hikmah yang kita dapat daripada tu. Baik. Tentang kisah ni dalam Quran banyak. Pentingnya kisah-kisah dalam Quran. Kisah-kisah sebagaimana yang kita juga hidup kita ni, betul tak kita kena tahu kisah kan? Jadi banyak tak kisah yang kita dalam kita, kisah orang Melayu pun ada kan? Kisah di Nusantara ni macam-macam kisah. Kita tengok dalam surah Surah 12 ayat 111 12 100 yang terakhir contohnya. Jadi dalam ni menunjukkan pentingnya kisah-kisah benar dalam Quran. Ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Laqad benar-benar kana pada kisah mereka. Jadi jamak dia qasas. Kalau dia punya satu dia kisah, jamak kisah qasas. Jadi kisah-kisah mereka ibrah. Ada apa ibrah ni? Ibrah ni asal dia daripada pertimbangan. Jadi manusia akhirnya dengan adanya kisah, akhirnya manusia reti untuk menimbang sesuatu. Kalau tak ada contoh, dia tak boleh timbang. Dia tak boleh buat perbandingan. Jadi kisah ni antara makna tujuan kisah adalah pembandingan. Sebab tu Nabi dalam dakwah kan, Nabi dakwah, tiba-tiba kena tolak dengan kaum dia. Lalu Allah pun munculkan kisah Nabi Nuh. Lagi teruk dia punya kena tolak dengan kaum dia. Lagi lama dia dakwah. Akhirnya dapat tak Nabi bertimbang? Nabi dapat sabar. Nabi rasa macam, ya Allah, kecilnya lah aku punya ujian. Itulah tujuan kisah. Kan? Demikian juga kisah yang ini, Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda ni. Jadi ini semua adalah ibrah liulil albab, bagi orang-orang yang bijak, yang cerdik. Ulil albab ni orang-orang yang memiliki kecerdasan akal dia. Maka na hadithan, tidaklah apa? Cerita ini yuftara, diada-adakan. Jadi kisah dalam Quran ni semuanya cerita yang benar. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, bahkan tetapi dia membenarkan apa yang berlaku sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan dia menjelaskan segala sesuatu dengan kisah-kisah ni.
Wahudan, dan kisah ini sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Demikian juga kisah ni semua ni maksudnya apa? Bukan kisah Nabi Yusuf saja. Kisah semua termasuk kisah ni pemuda Al-Kahfi ni. Untuk melengkapkan ibrah yang ada dalam kehidupan manusia. Baik. Jadi tujuan kisah ini diutarakan adalah untuk apa? Supaya kita mengambil apa? Ibrah. Orang ambil ibrah tak kisah Nabi Nuh? Apa yang orang ambil daripada kisah Nabi Nuh? Orang ambil sampan Nabi Nuh, lepas tu orang cari kayu kokar dia. Tu ambil ibrah ke tak ambil ibrah? Kisah Nabi kan banyak tak kan? Orang tak ambil ibrah Nabi langit-langit tu. Orang ambil kisah apa? Orang ambil capal Nabi je. Tu ambil ibrah ke? Tak ada makna yang tu. Banyak tak? Akhirnya tak ada dapat ibrah pun. Ibrah ni mendapat pertimbangan dalam hidup, bukan dapat tengok tu. Sebab tu sama macam perangai Yahudi. Ramai kita rupanya sama macam perangai Yahudi. Yahudi dia ambil apa? Dia sibuk dengan tahun tu kan. Dia sibuk berapa orang tu. Dia sibuk kat mana gua dia. Dia cari yang tu. Dia tak ambil ibrah daripada macam mana hebatnya pemuda tu beriman tadi. Bukan, itulah ibrah. Dia dapat pertimbangan, ya Allah, kita ni berimanlah kepada Allah. Dia tak dapat yang tu, tapi dia sibuk cari. Jadi kalau perangai orang Islam, orang Melayu pun macam tu juga. Cari-cari keramat juga daripada kisah-kisah. Banyak tak, betul tak? Ada jual tak kayu kokar sampai sekarang? Ada. Bahtera Nabi Nuh punya kayu kan. Itu yang dia dapat daripada kisah Nabi Nuh yang panjang tu. Itu je dia dapat buat berniaga. Ini masalah besar kepada umat, rosak. Sedangkan Allah nak kita korek dan dapat ibrah. Sebab tu yang dapat ibrah hanya siapa? Orang yang ulul albab. Yang buat cari tu dapat ulul albab ke bukan? Lawan ulul albab apa? Cerdas akal. Kalau tak, lemban lah. Faham? Memang pedih sikit, tapi itu hakikatnya. Allah kata ni, ulul albab pun cerdik, dia tak akan sibuk dengan benda tu. Tapi ramai tak orang sibuk benda tu, yang teruja dengan benda-benda macam tu. Teruja lah, sebab tu suka lah dengan tengok yang tu je. Jadi ni pengajaran tentang kisah. Jadi bukanlah pada keramatnya, hebatnya dia punya hidup, bukan. Pemuda ni apa sifat dia, kehidupan dia, tengok macam mana dia, apa yang, kerana apa mereka jadi macam ni, kerana apa mereka diberi rahmat yang sebesar ini oleh Allah. Jadi ini ibrah dia di bawah ni lah. Jadi kami kisahkan mereka ke atas engkau dengan kisah yang sebenar-benar. Sebab sifat kisah daripada Allah ni apa? Maka hadisan. Dalam ayat ni, ayat sebelah ni, sebelah. Bukanlah kisah itu hadis dan benda yang diada-adakan, yuftara. Tak. Semua yang Allah kisahkan semuanya apa? Pasti benar dan paling tepat. Bil haq. Tak ada kebatilan. Walakin tasdik, dan dia membenarkan apa yang ada sebelumnya, dan menjelaskan dengan terperinci segala sesuatu. Dan yang paling penting sekali, kita bila ambil kisah dalam para nabi ni, sepatutnya menjadi apa? Hudan, petunjuk. Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Okey. Kemudian ayat innahum fityah, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi mereka ni pemuda yang beriman kepada Allah. Dengan apa? Apa bukti mereka beriman? Nanti ayat lanjutan dia juga. Mereka ni terus lari je ke beriman? Tak. Mereka dah berjuang dah pun. Mereka dah berdakwah tak? Jadi sifat ni, jadi kita nak tahu pemuda beriman sifat dia macam mana? Solat je ke? Duduk kat masjid je ke? Tak. Pemuda beriman macam ni lah. Apa dia? Dia ni, dia berani. Nanti dia kata, apa dia? Ketika dalam ayat nanti kita jumpa ayat berapa? Ayat di bawah tu. Ayat dia Surat Al-Kahfi tu. Ayat di bawah lepas tu nanti ayat 14 akan menjelaskan macam mana, apa maksud mereka ni beriman kepada Tuhan mereka. Ayat tu lebih jelas nanti. Allah kuatkan hati mereka ketika mereka berdiri mempertahankan faqalu, Tuhan kami adalah ni pemuda dan berkaitan semua itu sedang apa, bila-bila masa je dia boleh digugat, mereka ni boleh dibunuh, tapi mereka tetap pertahankan. Inilah pemuda yang beriman. Dan mereka sempat berdakwah kepada pembesar-pembesar tu dalam keadaan mereka
minoriti je. Ni sifat pemuda yang beriman. Nanti kita lanjutkan yang tu. Dan dengan sebab iman ni kepada Rabb mereka lah, mereka dapat apa? Allah kata wazidna. Ini reward lagi satu. Wazidnahum huda. Allah tambahkan petunjuk. Jadi manusia kita ni nak tambah petunjuk, sebab itulah iman ni dia apa dia? Boleh kurang. Al-iman dia boleh yazidu, boleh yankusu. Dia boleh tambah, dia boleh kurang. Iman boleh tambah, boleh kurang. Nak tambah dengan at-ta'ah. Boleh tambah dengan ketaatan, dan dia boleh kurang dengan bil maksiyah. Dengan maksiat. Iaitu apa? Maksiat ni termasuk tak taat. Bukannya pergi buat dosa kadang-kadang, dia tak buat apa perintah Allah, itu juga maksiat. Baik. Jadi kita tengok dalam surah 47 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, zadahum huda, dia menambah kepada mereka petunjuk. Ihtadaw ni mencari dan menerima petunjuk dan melaksanakan. Itu maksud orang yang mendapat petunjuk tu. Orang-orang yang mendapat petunjuk ni apa? Orang yang ada petunjuk lalu dia buat, dia taat. Maka orang ini Allah pun tambahkan iman, tambahkan petunjuk buat mereka. Itu keimanan kepada mereka. Demikian juga Allah tambah lagi apa? Wa atahum taqwahum. Allah menambahkan mereka ketakwaan. Bila mereka ikut petunjuk, Allah tambah petunjuk, dan Allah menambah lagi ketakwaan ke dalam hati mereka. Sebab itu dalam satu lagi ayat surah 14 ayat 7. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
walain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah telah buat pengumuman. Allah kata apa? Lain syakartum, jika kamu bersyukur. Apa makna syukur? Salah satu makna syukur adalah taat lah. Syukur tu maknanya taat, buat perintah. Bukan tak buat apa-apa. Cakap Alhamdulillah tapi tak buat apa, itu bukan syukur. Syukur ni maksudnya taat. Sebab itu Allah suruh pertama, sebelum nak boleh syukur, perlu ada ni, akal kena jalan dulu. Sebelum kita boleh bersyukur, perlu ada ilmu. Ilmu kepada siapa? Ilmu kepada pencipta lah. Ingat kepada pencipta. Allah kata dalam satu ayat yang biasa baca, fazkuruni azkurkum. Itu mana? Itu peranan apa? Peranan akal. Ulul albab. Ni, gerakkan akal. Sebab tu bila baca Quran tadabbur, fikirkan nak buat apa? Apa yang dapat? Sifat orang beriman, dia berfikir. Dia berfikir. Lepas tu pertama fazkuruni. Terus Allah kata azkurkum. Ingat aku segera ingat kamu. Faham? Tanpa ada satu patah pun kalimah summa azkurkum, tak ada. Tak ada kemudian ke nanti ke, tak ada. Kita ingat Tuhan, Tuhan segera ingat. Tapi kalau kita ingat isteri kat rumah, dia tak ingat kita lagi, belum tentu. Suami pun sama kadang-kadang, kan? Ingat suami, belum tentu dia kat rumah dia ingat kita, tak? Tapi bila kita ingat Allah kat mana-mana pun, dia segera ingat kita. Jadi dengan apa? Tadabbur Quran. Kemudian Allah kata apa? Dengan amal apa dia? Washkuruli, iaitu beramallah untuk aku. Syukur tu amal, taat. Barulah wala takfurun, itu maksud dia. Dan janganlah kamu ingkar. Demikian jelas ayat ni apa dia? Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, iaitu kamu buat kerja yang aku perintahkan, maka apa? La azidannakum, pasti aku akan tambah macam-macam yang kita tak sangka. Tengok ni, pemuda ni bersyukur tak? Dia buat apa? Dia buat semua tak yang Allah suruh? Buat semua. Dah lah dia dalam keadaan, kita ni tak buat semua pun, walaupun kita tak terancam macam pemuda ni kan, tak buat semua pun. Macam mana Allah nak tambah macam-macam? Tak ada kan Allah tambah kita macam mereka ni, tengok Allah tambah macam-macam. Mereka buat pertama, dah lah dia diancam pemuda pula tu, umur yang muda, yang pemuda ni nak banyak nak main je kan. Waktu ni waktu macam kira waktu baru nak hidup ni, nak enjoy lah. Tapi tak, mereka buang semua tu, dia tinggal, dia sanggup. Bahkan dia buat apa? Dia dah lah diancam lagi pula tu kan, dia diancam dan dia hilang segala-galanya pula tu. Bahkan sebenarnya mereka ni beribadah senyap-senyap, lalu mereka ni ada orang pecahkan, lalu mereka dipanggil dan mereka berhujah depan pembesar tu, dan mereka ni juga sempat dipenjara dan sebagainya. Akhirnya dapat lepaskan diri, lari pula lagi. Tapi mereka dah dakwah tak? Dah dakwah, dah cakap ni. Ayat 19, ayat yang ke nanti 10 ni menerangkan. Ayat ke apa? Nanti kan selepas tu. Ayat ke-14 tu terangkan. Mereka berdakwah, menegak qaum, mereka berdiri dan beritahu tentang hal sebenar yang sepatutnya. Dan mereka ajak pula kaum kami ni, mereka ni tak ada bukti. Kami dah bagi bukti tapi mereka tak bukti. Tapi apakan daya, mereka ada kuasa, kami tak ada kuasa. Akhirnya kami juga ditindas. Itu ayat selepasnya, ayat 15 mereka kata pula. Lepas mereka dah berhujah, mereka kena tangkap dan mereka tak boleh buat apa. Mereka kata macam ni, mereka hujah cuma ni je, lisan je, tak boleh buat apa kan, pemuda tu. Jadi mereka buat kerja tak? Mereka terima tak cabaran? Semua. Dan akhirnya mereka tetap selamatkan diri mereka masuk dalam apa? Gua ni, iaitu gua itu adalah rahmat Allah. Rupanya selama ni rumah mewah mereka itu bukan rahmat Allah. Jadi kita jangan sangka kita dapat semua tu, itu rahmat Allah kat kita. Bukan, belum tentu. Bahkan bila apa kan, bila hilang apa-apa tapi ada Allah saja, itulah rahmat sebenarnya. Macam mereka ni, tak ada peti ais dalam gua tu, tak ada semua, tak ada. Tapi mereka rasa itulah rahmat. Bahkan Allah bagi apa? Mereka hidup umur yang panjang, 309 tahun yang kita beritahu kan. Hidup dalam apa? Ibadah. 309 tahun ni mereka pahala dia semua pahala tauhid. Sebab mereka selamatkan diri lari sebab kerana Allah. Maka 390 tahun tu pahala free je mereka dapat, tanpa buat dosa sikit pun. Allah bagi reward yang tak disangka. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang bersyukur lah. Kerja mereka senang ke susah? Susah. Pemuda-pemuda dah buat ke belum? Belum lah. Saya pun belum sampai macam ni. Jadi tak payahlah kita nak mimpi umur panjang 390 tahun. Mustahil. Sebab banyak benda tak buat.
Mereka Allah bagi dengan bonus ni umur. Faham? Sesuatu yang tak disangka. Baik. Dan apa tadi ayat surah 14 ayat 7. Sebab itu juga demikian juga dalam surah Al-Lail. Ini seorang pemuda. Al-Lail. Al-Lail ayat surah apa? 92. 93. 90. Jadi siapa yang bersyukur, apa maksud Allah tambah? Nak faham apa maksud la azidannakum, Allah tambah. Contoh dalam ayat ni surah Al-Lail ayat 92 ayat yang ke 5, 6 dan 7. 5, 6, 7. 92 5 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka adapun orang yang a'ta. Apa makna a'ta? A'ta. A'ta ni memberi segala keperluan. Faham? Berikan segala yang diperlukan. Dua lah. Apa dia keperluan kita ni? Roh. Lagi? Jasad lah. Dua. Keperluan roh dan keperluan jasad. Faham? Roh maknanya apa keperluan roh? Ilmu. Beri ilmu. Jasad beri makan. Beri ilmu, beri keperluan hidup, makanan dan untuk fizikal. Sebab tu Nabi sebut la hasada illa fisnatain. Kamu tidak boleh iri hati kecuali dua golongan. Apa dia? Rajulun atahullahul Quran fayu'allimuhun nas ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki, seorang yang Allah beri dia ilmu wahyu Quran, lalu dia ajar manusia siang malam. Ini kamu kena hasad kat dia. Hasad untuk apa? Untuk akhirat ni. Itu hasad. Nabi kata la hasadan. Tak ada sebarang boleh iri melainkan dua golongan ni je. Orang yang Allah ajar Quran lalu dia ajar siang malam. Ya Allah, macam mana dia boleh buat macam ni? Saya pun mesti jadi macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah beri dia harta kaya, fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan diinfakkan fi sabilillah siang dan malam. Untuk apa? Ni keperluan manusia. Dua benda ni manusia kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan. Inilah maksud a'ta. A'ta ni beri dalam keadaan macam ni. Siapakah lelaki ni dalam ayat ni? Pemuda ni Abu Bakar juga. Abu Bakar juga. Betul tak? Abu Bakar ni dia pemenang segala-galanya. Sebab tu akhirnya Umar menyerah kalah kan. Aku memang tak boleh lawan dah dia. Hari ni aku rasa aku boleh menang Abu Bakar. Aku bagi separuh harta. Rupanya Abu Bakar bagi semua. Memang sampai bila aku tak boleh menang dengan dia dah. Begitulah Abu Bakar ni. Sampai Umar orang nombor 2 kan. Orang nombor 3 pun tak boleh lawan dia. Dan diberikan semua Abu Bakar ni dengan ilmunya, dengan apa saja yang dia ada. Wattaqa, dan dia bertakwa. Kenapa? Selepas beri, lepas tu ada takwa. Ada tak orang beri tapi tak ada takwa? Ada kan? Contoh dalam Quran ayat apa? Surah 2, 264 tu lah. Allah kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dia beri tapi dia tak takwa. Lepas dia beri dia tak puas hati pula. Orang tu macam tak rasa kenal jasa dia. Tu dia tak takwa lah tu. Dia rasa macam dia beri, biasa, sedangkan Allah yang bagi jasa kat dia, dia dapat beri tu untuk dia sebenarnya, bukan untuk orang tu. Sedekah kita untuk kita, bukan untuk orang tu sebenarnya. Yang besarnya dapat manfaat untuk orang yang bersedekah. Jadi ni orang yang diberi juga tapi dia tak ada takwa. Akhirnya dibatalkan apa yang diberi tu. Ni ya. Jadi Abu Bakar ni dia macam tu. Dia beri dan dia takwa.
Wasaddaqa bil husna, dan niat dia betul tak? Niat dia betul. Dia bukan beri kerana lain-lain, tapi kerana dia benarkan kebaikan, iaitu Quran. Husna ni maknanya perintah Allah dalam Quran. Dan dia benarkan Quran ini husna, yang terbaik, perintah terbaik dalam Quran. Bukan beri sebab ada kepentingan lain sesuatu, tapi kerana membenarkan perintah yang di dalam Quran. Apa yang dia dapat? Apa faedah dapat? Lepas dia a'ta dan dia bertakwa, dijaga supaya tak terbatal pemberian dia tadi, kan? Yang pertama apa? Mesti apa? Kita ni beri, berkongsi dengan orang kebaikan. Kedua, dah beri tu jangan apa? Ungkit balik. Ketiga apa? Beri untuk apa? Tujuan apa? Bukan dengan tujuan lain. Benarkan perintah Allah. Sebab Allah. Apa berlaku? Dia buat tiga ni. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kelak kami, Allah kata, kami akan mudahkan urusannya untuk ia jadi apa dia? Apa contohnya? Ni nak berlama dengan Quran, nak baca Quran asyik, ngantuk je. Siapa yang boleh mudahkan tu? Cek baliklah kenapa dah susah belum nak buat baik ni. Cek balik. Mungkin tak buat tiga benda ni. Kan? Mungkin tak buat tiga benda ni. Jadi yang boleh mudahkan manusia nak buat amalan kebaikan, nak bangun malam, macam mana boleh jadi mudah? Cek balik kenapa tak boleh buat benda tu? Mesti ada masalah tak buat tiga benda ni. Jadi kalau buat, Allah akan jadi bagi kita mudah urusan untuk taat kepada Allah. Dan mudah untuk apa lagi? Urusan apa? Ni. Urusan ni. Urusan ni paling susah sekali berbanding dengan urusan dunia kita. Sebab apa? Ni berapa tahun ni masa nak tanya ni? Tempoh. Berapa? Ni umur kita kan? Semua ni sampai berapa tahun ni? Sikit je banding kan? Tapi bila saat nanti ni berapa tahun? 50,000. 50,000 tahun. Berdiri tu 50,000 tahun dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Hufatan tak ada selipar, uratan tak ada baju, ghurlan tak sunat, buhman selai sepinggang tak ada apa bawa. Faham? Dan matahari sejengkal je kan? Dekat, dan peluh, ada yang banjir lah dengan peluh diri, dan ada yang berdiri dengan apa? Kepala ke bawah, kaki ke atas, macam-macam lagi. 50,000 tahun. Jadi urusan ini bagi orang yang beriman ni, yang ni Allah kata yusra ni mudah. Dia rasa macam mana? Dia rasa tak 50,000 tahun? Dia tak rasa. Dalam satu hadis, dia rasa macam solat, dia tunggu solat fardu. Waktu fardu, solat fardu ke waktu yang lain. Jadi urusan dia rasa macam tu je. Umpama solat zuhur, dia dah solat subuh, lepas tu dia tunggu solat zuhur. Sepanjang waktu tu je, selesai urusan dia. Tu maksud mudah. Ni tu lagi lah kita nak, yang itulah. Berbanding dengan dunia ni kan, itu yang lagi nak. Dia rasa macam tu je. Ataupun tunggu, dah solat zuhur tadi kan, tunggu waktu masuk asar. Urusan dia pun selesai. Itu je bagi dia rasa mudah. Sedangkan bagi orang yang masalah ni apa? 50,000 tahun. Faham? Demikianlah urusan tengok ni. Betul tak? Kat dunia pun boleh tak berlaku. 50,000 tahun rasa sekejap je. Kat dunia boleh tak berlaku? Ni, Umar Ghafi ni 309 tahun dia rasa berapa hari? Dia rasa berapa hari? Setengah hari atau sehari je. Jadi kat dunia pun benda tu dah berlaku kan? Ni, pemuda ni, apatah lagi kat akhirat 50 tahun. Boleh tak Allah kata Allah jadi macam subuh zuhur je? Boleh. Kuasa Allah. Yang penting apa? Amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim. Nampak tak? Dapat tak ibrah lagi kisah ni? Setakat ni ya. Jadi mudah-mudahan bertambahlah iman kita melihat dengan kisah ni, ketaatan kita. Dan dah dekat dengan Ramadan ni kan. Sempena Ramadan ni kami ada buat program. Ada iklan lah dalam grup tu. Jadi kita hadis, kita fokus kepada hadis. Bukanlah macam yang biasa hadis ni hafal yang tu, tapi kita nak lebih kepada perawi hadis tu sikit. Mustalah hadis tu lah. Mustalah hadis ni daripada perawi, daripada siapa-siapa kenal kepada tokoh tu sikit kan. Bukanlah secara lengkap banyak sangat, tapi kita ambil sebahagian tokoh hadis yang kita pilih. Ada yang kita baca dan kita kenali tokoh-tokoh dia, periwayat hadis tu lah. InsyaAllah berapa hari ya? 20 hari ya kan. Selama 20 hari
di sini lah dewan ni insya-Allah. Dan juga kami buka infak untuk tempat ni, untuk pembangunan lah di sini, yang mana macam mana ni tak tahu lagi. Dari segi ni idea, kalau kita ada pelajar, idea kita lah untuk kita bayarkan ni sewaan ni kan. Sewaan ni berapa? 3,000 3,000. Jadi kalau 3,000 tu, kalau 10 bahagikan 10 apa? 300 kan. Kalau dapat 20 orang apa? Bahagi 20 tinggal berapa? 100? 150 kan. Kalau bagi 20 jadi 150 seorang. Ataupun lebih lagi ringanlah untuk ni. Sebab rasa macam tak jadi ni. Tak tahu lagi Tapi kira-kira akhir bulan ni kan. Jadi kalau tak ada, sebab ada yang kata sayang nak tutup, takut macam Cikgu Zurina, saya dah bagi idea dia, okey, buatlah satu grup kumpulan pelajar-pelajar, kontribut lah kan, seorang berapa, lagi ramai lagi kurang lah, maknanya seorang RM50 dapat selesaikan 3,000 bulan-bulan, maintain setiap bulan macam tu. Jadi sebelah ni usaha pelajar untuk bayar, sebelah ni kami yang usahakan untuk bayar. Begitulah seterusnya. Ni berlaku contohnya kami di Bukit Mentajam. Premi di Bukit Mentajam, mudir satu bayar situ, dan pelajar agak ambil bahagian. Pelajar-pelajar dia ambil bahagian dia. Untuk maintain dewan tu. Jadi mudah-mudahan kalau atas usaha ni lah untuk kita teruskan, bagi tempat kita yang selesa ni, itu idea saya lah. Lagi ramai kita boleh ringankan. Jadi ini satu orang kata jariah yang berterusan juga, atas dua benda ni, roh, keperluan keperluan roh dan jasad. Sini ada juga bagi makan, sini juga ada ilmu. Jadi kita sayangkan benda ni. Mudah-mudahan kita dengan keimanan kita yang bertambah tadi ni antara usaha kita. Itulah yang boleh war-warkan pada pelajar lain lah, pada yang lain, untuk sama-sama menyokong usaha ni. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.